Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam madani kepada semua guru-guru di Malaysia. Guru-guru yang saya kasihi dan hormati sekalian, selamat datang ke perkongsian ilmu mengenai modul pentaksiran bilik darjah yang dilaksanakan secara dalam talian. Pada kali ini, saya ingin berkongsi dengan guru-guru tentang pentaksiran bilik darjah yang juga disebut sebagai PBD, yang mana ia bukanlah sesuatu perkara yang baru tetapi telah lama dilaksanakan untuk kita memperkasakan pengetahuan sedia ada kita tentang PBD dalam melaksanakan pentaksiran bilik darjah yang lebih berkesan. Video penerangan ini dihasilkan oleh pasukan panel Jurulatih Utama Kebangsaan PBD Institut Pendidikan Guru Malaysia KPM tahun 2023. Saya perkenalkan diri saya, Cik Lovrina binti Jamaluddin. Dalam perkongsian kali ini akan memperkasakan tentang pengenalan PBD kepada guru-guru. Baiklah, dalam bahagian pengenalan PBD, kita akan go through tentang overview modul pentaksiran bilik darjah yang melalui 6 peringkat, iaitu peringkat pengenalan sehinggalah peringkat penjaminan kualiti dalam melaksanakan PBD itu sendiri. Seterusnya, kita akan melihat tentang latar belakang pentaksiran berasaskan sekolah yang dilaksanakan secara autonomi oleh pihak sekolah sendiri. Konsep pentaksiran bilik darjah yang di mana dalam perkongsian kita kali ini adalah memfokuskan tentang PBD untuk melihat lagi semula tentang definisi, kepentingan dan jenis-jenis pentaksiran bilik darjah. Seterusnya kita akan melihat bagaimana pemerkasaan pentaksiran bilik darjah yang dilaksanakan di bawah pemerkasaan pentaksiran PBS yang melihat pada fokus tujuan pemerkasaan PBD, murid yang terlibat dalam PBD, mata pelajaran yang terlibat dalam PBD dan ujian akhir sesi akademik. Apakah yang dimaksudkan dengan ujian akhir sesi akademik? Di mana melibatkan instrumen dan sistem penyediaan instrumen ataupun kita sebut juga API dan juga secara asas tentang pelaporan PBD. Sebelum saya pergi lebih mendalam tentang kandungan pengenalan PBD tersebut, saya harapkan selepas kita berkongsi, kita dapat memahami apakah sebenarnya maksud pentaksiran bilik darjah. Kemudian kita mengetahui kepentingan pentaksiran bilik darjah itu dilaksanakan, mengetahui jenis-jenis pentaksiran bilik darjah, memahami pelaksanaan pemerkasaan pentaksiran bilik darjah dan juga kita dapat memahami tujuan pemerkasaan pentaksiran bilik darjah itu dilaksanakan. Oleh itu, untuk mencapai hasrat pembelajaran kita tadi, jadi kita seharusnya dapat menerangkan pentaksiran formatif, dapat menerangkan pentaksiran sumatif, dapat menyenaraikan kepentingan PBD itu kepada guru dari aspek meningkatkan pengajaran, dapat juga menyenaraikan kepentingan PBD kepada murid dari aspek pembelajaran, dapat menyatakan pentaksiran untuk pembelajaran dan pentaksiran sebagai pembelajaran, dapat menyatakan pentaksiran tentang pembelajaran, dapat menyenaraikan murid yang terlibat dalam pemerkasaan PBD, dapat menyenaraikan mata pelajaran yang terlibat dalam pemerkasaan PBD, dapat menjelaskan ujian pertengahan sesi akademik dan juga dapat menjelaskan ujian akhir sesi akademik.
Cikgu-cikgu yang dikasihi sekalian, walaupun kita berdepan dengan pelbagai cabaran dalam melaksanakan PBD, namun kita juga telah menambah baik elemen-elemen ataupun isu-isu yang berlaku semasa kita melaksanakan PBD supaya PBD ini dapat dilaksanakan dengan berkesan. Dalam melaksanakan PBD, modul PBD ini akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru sekalian tentang 6 perkara yang boleh dapat membantu guru-guru untuk melaksanakan PBD itu dengan berkesan. Yang pertama, guru-guru perlu tahu apa itu tentang pengenalan PBD. Yang kedua, peringkat perancangan PBD. Yang ketiga, peringkat persediaan PBD. Yang keempat, peringkat pelaksanaan PBD. Yang kelima, bagaimana melaksanakan pertimbangan profesional dalam PBD. Dan akhir sekali ialah bagaimana penjaminan kualiti pelaksanaan PBD itu dapat dilaksanakan di peringkat sekolah. Keenam-enam perkara yang akan dikongsikan ini akan memberikan tuan-tuan dan puan-puan panduan melalui video penerangan, slide pembentangan, kuis dan beberapa toolkit yang membantu tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru sekalian untuk melaksanakan, mempraktiskan secara kendiri tentang penguasaan pelaksanaan PBD tersebut. Sebagaimana yang kita sedia maklum, pentaksiran bilik darjah ini adalah di bawah pentaksiran komponen akademik berdasarkan kerangka pentaksiran berasaskan sekolah yang dilaksanakan yang diberi autonomi kepada pihak sekolah untuk mentadbir. Untuk makluman, yang seperti kita tahu, komponen pentaksiran berasaskan sekolah terdiri daripada komponen akademik dan juga komponen bukan akademik, di mana di bawah komponen akademik seperti yang saya sebut tadi adalah pentaksiran bilik darjah dan juga pentaksiran pusat yang dikendalikan oleh lembaga peperiksaan. Contohnya, peperiksaan SPM, peperiksaan SPMV, peperiksaan STPM dan beberapa lagi peperiksaan awam yang dikendalikan oleh lembaga peperiksaan. Manakala pentaksiran berasaskan sekolah di bahagian komponen bukan akademik melibatkan komponen pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum iaitu PAGSK yang melihat pada aktiviti kelab dan persatuan, badan uniform, sukan dan permainan, ujian segak dan BMI, juga extracurriculum di mana instrumen tersebut ada disediakan oleh bahagian pentaksiran PAGSK. Seterusnya, pentaksiran yang melibatkan komponen bukan akademik ialah pentaksiran psikometrik iaitu PPSI di mana melihat dan mengukur kebolehan minda seperti kemahiran verbal dan kemahiran menakul, juga melihat pada struktur kecerdasan serta minat dan kecenderungan murid dan melihat pada minat dan kerjaya untuk mengukur minat, kecenderungan potensi dan tahap kematangan kerjaya murid dan juga track iaitu mengenal pasti personaliti, kebolehan dan potensi murid. Kalau kita lihat latar belakang pentaksiran berasaskan sekolah melaksanakan pemerkasaan, kita lihat semenjak diperkenalkan UPSR pada 1988, dilaksanakan sehingga 2011, pentaksiran berasaskan sekolah diperkenalkan. Pada tahun 2020, UPSR tidak dapat dilaksanakan kerana pandemik yang melanda. Dan pada 2021, UPSR dimansuhkan dan pemerkasaan pentaksiran berasaskan sekolah yang memfokuskan pentaksiran bilik darjah terus dilaksanakan. Begitu juga dengan PMR yang diperkenalkan pada tahun 1993 sehinggalah dilaksanakan pada tahun 2012, PBS diperkenalkan di peringkat menengah rendah. Seterusnya pada 2014, PT3 diperkenalkan untuk menggantikan PMR. Pada 2020 hingga 2021 selama 2 tahun,
PT3 tidak dapat dilaksanakan kerana pandemik yang melanda dan akhirnya pada 2022, Kementerian memutuskan PT3 dimansuhkan dan pemerkasaan PBS dilaksanakan untuk menambah baik pelaksanaan beberapa pentaksiran lain yang bukan akademik dan juga akademik. Termasuklah fokus kita ialah PBD. Guru-guru yang saya kasihi sekalian, kita melihat pada perubahan sistem pendidikan daripada berorientasikan peperiksaan kepada berorientasikan perkembangan murid adalah melihat hasrat kepada tahap penguasaan murid berdasarkan kognitif, psikomotor dan efektif iaitu secara holistik. Murid-murid ini ditaksir secara berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran untuk melihat perkembangan proses kemajuan yang dicapai oleh murid tadi berdasarkan kebolehan, minat, kecenderungan dan keupayaan murid itu daripada masa ke semasa. Pelaksanaan pentaksiran bilik darjah juga memberi peluang kepada murid untuk meningkatkan tahap penguasaan mereka sehingga tahap penguasaan yang paling tinggi dan sekurang-kurangnya murid tadi melalui proses pembelajaran dapat mengaplikasikan, menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari dalam topik-topik pembelajaran dalam kehidupan harian mereka. Ini bermaksud pembelajaran bermakna berlaku dalam kehidupan mereka, bukan semata-mata untuk melihat pencapaian akademik. Pada masa yang sama, kita dapat melihat bahawa PBD yang dilaksanakan ini membantu untuk guru-guru dalam proses mengumpul, menganalisis data, maklumat untuk membuat refleksi yang berterusan dalam proses PDP guru untuk meningkatkan aspek pengajaran dan untuk meningkatkan aspek pembelajaran murid. Dan guru-guru juga dapat berdasarkan analisis dan maklumat data yang diperolehi tadi melalui pentaksiran bilik darjah, guru-guru dapat membuat pertimbangan secara konsisten tentang tahap penguasaan murid. Akhirnya apa yang berlaku cikgu-cikgu? Cikgu-cikgu akan melaksanakan tindakan susulan terhadap data yang dianalisis untuk menambah baik penguasaan murid. Untuk tujuan dia untuk murid-murid tadi daripada tak tahu kepada tahu, daripada tahu kepada faham, daripada faham di situlah dia akan meningkatkan aras berfikir dia sehingga yang tahap tinggi menggunakan pengetahuan dan kemahiran, menganalisis, menilai dan seterusnya murid-murid ini dapat mereka cipta sesuatu untuk digunakan dalam kehidupan dia hasil daripada pembelajaran tersebut. Begitulah konsep pelaksanaan PBD yang kita nak pada hasratnya untuk melihat murid-murid kita boleh menerima pengetahuan, kemahiran, bukan sekadar tahu dan faham, tetapi dia boleh menggunakan pengetahuan dan kemahiran itu untuk menyelesaikan apa saja perkara-perkara yang berlaku dalam kehidupan mereka untuk mereka membuat keputusan yang baik hasil daripada pembelajaran tersebut. Apabila kejelasan kita tentang konsep PBD itu dilaksanakan, kita sudah begitu jelas tentang maksud PBD itu, tujuan dia, kita tahu bahawa PBD itu sangat penting kepada guru, di mana guru-guru akan dapat mengesan perkembangan murid secara holistik, bukan saja aspek kognitif. Guru juga boleh mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid untuk digunakan dalam pembelajaran yang seterusnya, dan merancang serta mengubah suai kaedah pengajaran mengikut tahap murid tadi, perkembangan murid tadi, kemajuan dan seterusnya mengetahui keberkesanan kepada pengajaran yang dilaksanakan. Maknanya guru-guru tadi akan sedar bahawa perlu ada pengubahsuaian pada kaedah, pendekatan, teknik pengajaran yang dilaksanakan kepada setiap orang murid itu adalah berbeza dan boleh ditingkatkan.
dan seterusnya mengambil tindakan susulan untuk melaksanakan intervensi dalam proses pengajaran dan pembelajaran tersebut untuk melihat kemejadian, impak kepada murid tadi. Ia memberi kepentingan kepada guru dari aspek pengajaran, tetapi juga akan melibatkan, macam saya sebut tadi, kemejadian murid akan berlaku dari aspek pembelajaran. Murid tadi akan dapat mengesan perkembangan diri, di mana kedudukan penguasaan dia terhadap sesuatu pembelajaran, bagaimana dia boleh memajukan diri dia, bagaimana dia boleh melihat kekuatan dan kelemahan dalam pembelajaran dia untuk dia tingkatkan aspek pembelajaran dia. Dan seterusnya, di situlah dia akan melihat berlaku perubahan pada pencapaian akademik dan seterusnya, bagaimana progres kemajuan yang boleh dilaksanakan dalam proses pembelajaran itu memberikan nilai-nilai yang baik untuk digunakan dalam kehidupan mereka. Oleh yang demikian, untuk persediaan pada guru-guru tadi melaksanakan PBD, perkara asas yang guru-guru perlu tahu, yang guru-guru perlu menguasai ialah jenis-jenis pentaksiran. Secara asasnya, guru-guru kena faham bagaimana nak menggunakan jenis-jenis pentaksiran. Antara jenis-jenis pentaksiran ialah pentaksiran formatif dan pentaksiran sumatif. Pentaksiran formatif ini akan berlaku secara berterusan, di mana kita akan menggunakan pentaksiran untuk pembelajaran dan pentaksiran sebagai pembelajaran untuk melihat kemampuan dan keupayaan murid dalam menguasai sesuatu tahap penguasaan. Manakala pentaksiran sumatif pula untuk melihat tahap murid pada sesuatu bidang pelajaran yang telah dipelajari. Sama ada kita nak melaksanakan menggunakan kuis, ujian bertulis, peperiksaan yang berkaitan dengan topik pembelajaran tersebut untuk melihat tahap kognitif mereka. Baik, saya jelaskan sedikit tentang jenis-jenis pentaksiran tadi, di mana pentaksiran formatif yang melibatkan pentaksiran untuk pembelajaran ataupun assessment for learning, dan pentaksiran sebagai pembelajaran, assessment as learning. Apa yang dimaksudkan dengan pentaksiran untuk pembelajaran? Pentaksiran untuk pembelajaran ini ada yang melibatkan pentaksiran yang dilaksanakan oleh guru dengan membuktikan pengetahuan, pemahaman dan kemahiran murid untuk memaklumkan tentang pengajaran mereka. Maksudnya, pentaksiran yang berlaku adalah pentaksiran guru kepada murid. Dan ia adalah berterusan, berlaku sepanjang proses pembelajaran. Ia juga boleh dilaksanakan pentaksiran guru dengan murid dan juga guru dengan bahan pembelajaran. Yang mana itu boleh dijadikan sebagai instrumen untuk mengukur tahap murid tadi berdasarkan bukti-bukti yang disertakan, seperti senarai semak dan sebagainya. Pentaksiran sebagai pembelajaran ataupun assessment as learning pula melibatkan murid dengan murid. Maksudnya, murid boleh menilai rakan-rakan mereka semasa proses pembelajaran itu berlaku. Murid juga akan memantau pembelajaran mereka secara kendiri, refleks sendiri, menilai sendiri bagaimana proses pembelajaran berlaku dalam diri mereka dan bagaimana mereka refleksi, memberi maklum balas tentang apa yang mereka pelajari. Mereka juga akan berkongsi, menilai kawan-kawan mereka, kita katakan penilaian rakan sebaya untuk melihat tahap pengetahuan rakan mereka, bagaimana dia berkongsi tahap-tahap penguasaan tersebut dalam proses pembelajaran. Itu kita sebut sebagai pentaksiran sebagai pembelajaran. Ia juga melibatkan murid secara total untuk menilai, untuk mentaksir proses itu, proses pentaksiran dalam pembelajaran mereka. Dan assessment of learning ataupun kita sebut pentaksiran tentang pembelajaran pula seperti mana yang saya sebut sebelum ini, ia melibatkan
pentaksiran yang dilaksanakan untuk sesuatu tempoh ataupun bidang pembelajaran, bidang topik pembelajaran yang dia belajar berdasarkan bulanan. Habis topik mungkin ada ujian yang dia nak buat kepada murid-murid untuk melihat pada tahap kognitif. Bila kita, ini lebih kepada pentaksiran yang berbentuk sumatif. Sumatif means kita akan melihat pada kognitif. Kognitif pelajar tersebut. Kalau peperiksaan, ujian, kuis untuk melihat pencapaian dari aspek kognitif. Apa beza antara sumatif dengan sumatif yang berorientasikan peperiksaan? Bezanya ialah sumatif ini dilaksanakan dalam proses pembelajaran secara betul, proses pengajaran dalam classroom, dalam bilik darjah tanpa melibatkan lembaga peperiksaan dari segi item. Itu beza antara sumatif yang dilaksanakan pengajarannya oleh guru dengan sumatif yang orientasi exam. Yang orientasi exam itulah contohnya lembaga peperiksaan yang keluarkan item-item tersebut secara standard. Itu bezanya. Tapi dalam PBD, kita menggunakan kedua-dua walaupun tidak melaksanakan peperiksaan yang dikenali oleh peperiksaan sumatif, masih boleh dilaksanakan dan perlu dilaksanakan supaya pembelajaran pentaksiran berterusan ini berlaku. Selain daripada kita nak melihat aspek-aspek yang tertentu pada sesuatu bidang, kita juga melihat secara holistik yang lain untuk melihat tahap penguasaan yang kita taksir. Oleh yang demikian, guru-guru yang dikasihi, siapa yang terlibat dengan PBD? Yang terlibat dengan PBD adalah semua murid tahun 1 hingga tahun 6 sekolah rendah dan juga semua murid tingkatan 1 hingga tingkatan 5 di sekolah menengah. Tiada yang terkecuali, kecuali murid-murid yang telah saya sebutkan ini. Apakah mata pelajaran yang terlibat dengan pentaksiran bilik darjah? Semua mata pelajaran kurikulum standard prasekolah kebangsaan, kurikulum standard sekolah rendah semakan 2017 dan kurikulum standard sekolah menengah termasuklah pendidikan khas. Jelas bukan? Apa sebenarnya yang kita taksir kepada murid-murid kita ini? Tadi kita sebut tentang sumatif, formatif. Apa yang berlaku selama ini adalah kita banyak menilai, mentaksir murid kita berdasarkan kognitif saja, iaitu peperiksaan. Tetapi PBD ini adalah bukan saja aspek kognitif yang saya sebut tadi, tapi secara holistik. Maksud secara holistik ni pengetahuannya, kemahirannya, kreativitinya, kesihatannya, amalan-amalan nilai murninya. Maksudnya semua komponen akademik dan komponen bukan akademik, termasuklah peperiksaan tadi, termasuklah PBD, pentaksiran bilik darjah di bawah komponen akademik, termasuklah bukan akademik tadi PAJSK dan juga penilaian pentaksiran psikometrik. Semua itu diambil kira yang meliputi pengetahuan, kemahiran, sama ada kemahiran berfikir, berbahasa, mengira, belajar, bersosial, manipulatif, amali, kemahiran kinestetik, kreativiti, kesihatan dan kecergasan dan juga nilai-nilai murni yang diamalkan. Nampak tak? Semuanya. Inilah yang kita katakan secara holistik yang melibatkan komponen akademik bukan akademik untuk melihat psikomotor, kognitif dan juga efektif. Setelah UPSR dan juga PT3 dimansuhkan, pemerkasaan pentaksiran berasaskan sekolah dilaksanakan untuk melihat pelaksanaan sumatif. Pentaksiran sumatif yang memfokuskan pada ujian akhir sesi akademik kepada UPSR dan PT3 yang dimansuhkan. Bermaksud, ujian akhir sesi akademik ini akan melibatkan pelajar, murid-murid
tahun 4, 5 dan 6 dan juga murid-murid tingkatan 1, 2 dan 3. Walaupun murid-murid ini melalui ujian akhir sesi akademik, tetapi pentaksiran formatif yang melibatkan pentaksiran AAL, Assessment as Learning dan juga Assessment for Learning untuk pembelajaran dan sebagai pembelajaran berlaku seperti biasa. Mengapa pemerkasaan pentaksiran berasaskan sekolah ini dilaksanakan? Dalam konteks ini kita akan fokus pada pemerkasaan PBD. Yang pertama kita nak melihat perkembangan pencapaian murid pada setiap tahun dan tingkatan. Kemudian autonomi yang diberikan kepada sekolah digunakan dalam pengurusan dan pentaksiran sekolah itu sendiri di sekolah. Kemudian kita nak mengiktiraf profesionalisme guru, memertabatkan guru, profesion guru itu untuk mengiktiraf peranan dia sebagai pentadbir dalam pentaksiran. Kerana hanya guru yang tahu murid mereka. Guru yang dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid mereka. Dan guru jugalah yang akan mengubah suai kaedah pengajaran yang bersesuaian untuk mentaksir murid-murid mereka. Dan sudah pasti untuk menambah baik pelaporan, memantapkan pelaporan PBD itu sendiri untuk lebih realistik tentang pencapaian penguasaan, tahap-tahap penguasaan murid tadi. Supaya ia betul-betul berlaku dan berlaku improvement terhadap aspek pengajaran dan pembelajaran. Bukan sekadar data yang dianalisis, yang ditunjukkan tanpa ada berlaku pada perubahan-perubahan yang sepatutnya berlaku pada proses pembelajaran murid. Kita tak nak lihat ia sebagai data saja yang menunjukkan pelajar-pelajar tadi cemerlang, kurang cemerlang. Tapi kita nak tengok apakah kecemerlangan yang berdasarkan data itu yang murid-murid itu dapat apply tentang pengetahuan dan kemahiran mereka. Itu lebih realistik yang kita selalu sebut pembelajaran bermakna. Kompetensi pembelajaran bermakna. Dalam pemerkasaan pentaksiran berasaskan sekolah yang memfokuskan pada pemerkasaan PBD, penambahbaikan telah dilaksanakan untuk PBD pentaksiran sumatif, di mana pentaksiran mengikut tahun atau tingkatan, peperiksaan akhir tahun itu diganti dengan pentaksiran sumatif ujian akhir sesi akademik yang kita sebut sekarang UASA. Ujian pertengahan sesi akademik diteruskan, cuma peperiksaan akhir tahun untuk murid darjah 1 hingga darjah 4 hingga darjah 6 dan juga tingkatan 1 hingga tingkatan 3 digantikan dengan ujian akhir sesi akademik. Begitu juga dengan bank soalan. Soalan-soalan item-item disediakan oleh KPM yang melantik beberapa penggubal yang dilantik oleh KPM berdasarkan kriteria-kriteria tertentu itu dan melibatkan mata pelajaran BM, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan Sejarah bagi sekolah rendah dan manakala sekolah menengah semua mata pelajaran. Bagi sekolah rendah, selain pada mata pelajaran BM, BI, Mat, Sains dan Sejarah, semua soalan-soalan disediakan oleh pihak sekolah. Kemudian bagaimana menjana soalan, penjanaan set soalan oleh tentang soalan-soalan tersebut. Soalan-soalan yang disediakan di bank-bank oleh KPM akan diuruskan oleh pihak sekolah. Pihak sekolah akan memilih set-set soalan yang bersesuaian berdasarkan sekolah untuk dilaksanakan ujian tersebut. Kemudian dari segi pelaksanaannya adalah fleksibel. Pelaksanaan yang fleksibel dalam tempoh yang ditetapkan oleh KPM, masa yang tempoh yang ditetapkan KPM dilaksanakan mengikut jadual yang disediakan oleh pihak sekolah. Itulah sedikit penambahbaikan
pada pelaksanaan PBD yang dilaksanakan secara sumatif, iaitu fokus pada ujian akhir sesi akademik. Bagaimana UASA ini dapat dilaksanakan? UASA ini dilaksanakan dengan instrumen pada soalan-soalan yang dibina, di mana soalan-soalan itu dapat dijana melalui aplikasi pengumpulan dan pemasangan instrumen, iaitu API yang sekarang sedang berjalan dan dilaksanakan, dan instrumen dan panduan persekoran disediakan oleh penggubah-penggubah yang saya kata tadi, yang saya sebut tadi, yang dilantik oleh KPM. Kemudian untuk menengah rendah, 20 mata pelajaran mengikut mata pelajaran yang ditawarkan di sekolah. Manakala di sekolah rendah, tahap 2, 5 mata pelajaran yang saya sebut tadi. Mata pelajaran tidak disebut macam selain pada BI, sejarah, bahasa Inggeris, matematik, sains, mata pelajaran lain disediakan oleh pihak sekolah, di peringkat sekolah. Kemudian jenis ujian yang dilaksanakan ujian bertulis sahaja. Komponen lain yang dilaksanakan dalam komponen lain maksudnya selain ujian bertulis, sama ada kaedah pemerhatian atau kaedah secara pemerhatian dan kaedah lisan boleh berlaku dalam pentaksiran formatif seperti sebelum ni. Seperti yang guru-guru tadi telah dijelaskan tentang pentaksiran formatif secara berterusan. Ujian bertulis ini juga melihat pada aspek kognitif saja, dan markah akhir tidak akan melihat pada ujian akhir sesi akademik saja. Dia akan lagi ada kiraannya yang melibatkan pentaksiran formatif. Dari segi pentadbiran macam saya sebut tadi, tempoh waktu untuk ujian UASA ini akan ditetapkan oleh KPM, jadualnya fleksibel, ditentukan oleh pihak sekolah sendiri. Okey. Mungkin ramai yang bertanya, bagaimana ujian akhir sesi akademik ini dapat dilaksanakan dengan berkesan? Berbagai-bagai persoalan, dan ada yang juga lihat perkara ini sangat membimbangkan. Jangan risau, dalam untuk melaksanakan UASA ni sudah ada sistem penyediaan instrumen. Macam saya sebut tadi tentang instrumen tu. Ada aplikasi yang mengumpulkan dan memansarkan instrumen tersebut yang disebut sebagai API. Dan sistem ini dibangunkan bagi membantu semua item-item itu dapat dikumpulkan dan dipasang untuk digunakan, dijana oleh sekolah-sekolah berdasarkan standard yang telah ditetapkan. Pertama, instrumen itu mesti berkualiti tinggi kerana yang menggubal itu adalah yang dilantik oleh KPM sendiri berdasarkan kepakaran-kepakaran dalam bidang-bidang yang tertentu. Begitu juga dengan instrumen itu dijana berdasarkan jadual spesifikasi ujian yang telah ditetapkan. Kemudian instrumen dijana berdasarkan berbeza setara standard. Item dikawal mutu oleh panel-panel berkepakaran, dan ia sebenarnya disumbang oleh guru-guru yang telah dikenal pasti kepakaran mereka dan pengalaman mereka dalam menyediakan item-item yang nak menguji kepada kognitif pada topik-topik pada mata pelajaran yang ditentukan dalam pentaksiran UASA. Untuk makluman sedikitlah asasnya saya cuba kongsikan bagaimana proses dalam APPI, sistem pemasangan instrumen. Mula-mula, lembaga peperiksaan akan menetapkan format, jadual spesifikasi ujian dan standard instrumen. Kemudian, KPI dan PI menyumbang item mengikut jadual spesifikasi ini. Maksudnya, penggubal-penggubal yang telah dilantik akan menyumbang item mengikut jadual spesifikasi yang telah ditetapkan. Seterusnya, pegawai subjek, lembaga peperiksaan dan KPI akan menilai dan mengesahkan item, dan pembayaran kepada penggubal ini akan dibuat untuk item yang telah disahkan sahaja, dan seterusnya setiausaha unit peperiksaan sekolah akan memuat turun instrumen dengan pengawasan pengetua guru besar dan seterusnya pentadbir lah untuk tengok instrumen itu dapat dijana. Begitulah prosesnya secara basic dalam APPI. Jadi ujian
Baik, kalau kita lihat pada jadual sesi akademik, UASA ini mula dilaksanakan pada Februari 2023, sesi akademik 2022. Dan format baru, pelaporan pentaksiran berterusan dan ujian akhir sesi akademik akan dikeluarkan berkuat kuasa pada Februari 2023. Dan seterusnya, permulaan akademik akan bermula pada Mac 2023 sehinggalah seterusnya pertengahan akademik pada Ogos 2023. Dan format baru, hanya pelaporan pentaksiran berterusan saja yang dikeluarkan bermula pada sesi akademik 2023-2024. Okey. Jadi ini adalah bagaimana pelaporan PBD itu dilaporkan. Dia melalui pertengahan sesi akademik dan akhir sesi akademik. Berlaku 2 kali setahun. Dan pertengahan sesi akademik berlaku pada pentaksiran seperti yang kita laksanakan sebelum ini, pentaksiran berterusan, formatif-sumatif yang mentaksir pada aspek kognitif, efektif dan psikomotor murid. Dan bagi akhir sesi akademik yang melibatkan murid-murid yang saya sebut tadi, tahap 2 sekolah rendah dan juga tahap 1 sekolah menengah, pentaksiran berterusan berlaku bersama dengan ujian akhir sesi akademik. Dia punya data tahap penguasaan, dia kira ada formulanya dan dia akan dimasukkan dalam satu pelaporan. Seperti yang saya sebut tadi, 2 kali setahun berdasarkan pendekatan sesi akademik dan juga akhir sesi akademik. Dicipta tahap penguasaan daripada TP1 hingga TP6. Tahap usaha adalah penilaian murid pembelajaran melalui maklum balas guru, melalui refleksi guru kelas, pada guru mata pelajaran, guru kelas, guru tingkatan. Kemudian berlaku cadangan intervensi pada bagi murid-murid yang masih belum menguasai tahap-tahap tertentu sehinggalah dia dapat mencapai tahap sekurang-kurangnya pada tahap 3, TP. 3 itu maksudnya murid itu diberi peluang beberapa kali sehingga dia mencapai TP3. Bukan dia kena dapat TP3 mesti. Sekurang-kurangnya kita dapat bantu intervensi untuk bantu murid-murid tadi menguasai tahap sekurang-kurangnya pada tahap TP3 di mana murid boleh dapat aplikasikan pengetahuan. Maksudnya bukan kita minimum TP3, bagi TP3 semua. Bukan begitu. Tetapi kita melalui proses-proses seperti yang ditetapkan mengikut di SKP masing-masing, mata pelajaran masing-masing yang membantu murid tadi mengikut keupayaan mereka. Itulah maksudnya PBD. Baiklah, dapat dirumuskan bahawa perkara baru dalam PBD tentang UASA ini adalah di mana penyataan tahap penguasaan ujian akhir sesi akademik berlaku pada sesi akhir akademik yang dilaporkan dalam PBD bersama pentaksiran berterusan, pentaksiran formatif. Bukan kita mengambil keputusan daripada UASA itu saja, tetapi bersama dengan pentaksiran yang dilaksanakan secara formatif. Guru-guru yang saya kasihi sekalian, kalau kita dah jelas tentang pengenalan PBD ini yang melibatkan perkara yang penting kita kena tahu ialah konsep PBD itu sendiri, kepentingan PBD itu, kenapa perlu kita laksanakan, dan sebenarnya kita nak melihat pada orientasi perkembangan murid, kita sebenarnya nak memastikan setiap orang murid kita mendapat proses, melalui proses pembelajaran untuk digunakan pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi. Jadi kita sebagai guru dalam melaksanakan PBD, bila kita faham tentang ini, kita dapat menggunakan maklumat-maklumat pentaksiran ini dengan lebih telus untuk kita membantu mereka. Tak kiralah mereka adalah pelajar yang aras tinggi, sederhana ataupun lemah wa'imah pun. Kerana mereka ini sebenarnya mempunyai potensi-potensi yang tertentu. Dengan pelaksanaan pentaksiran darjah yang betul akan memberikan sesuatu kepada mereka dalam kehidupan mereka, sebenarnya melibatkan masa depan mereka.
Bukan mereka hanya memperolehi pencapaian akademik semata-mata untuk melihat pada skor dan kecemerlangan, tetapi mereka akan dapat membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah kehidupan tentang apa yang diperolehi di peringkat sekolah dalam bilik darjah untuk digunakan ilmu dan kemahiran. Okey. Akhir sekali, saya ucapkan terima kasih kepada semua guru-guru di Malaysia kerana dapat bersama-sama dalam perkongsian mengenai slot pertama saya tentang pengenalan PBD. Moga-moga ia dapat dimanfaatkan dan memberi keyakinan kepada guru-guru untuk melaksanakan PBD dengan lebih baik dan mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.